بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهك الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita sambung bicara kita pada sambungan pada tafsir surah Al-Maidah di ayat yang kelima. Tafsiran surah Al-Maidah pada kuliah yang sebelum ini kita berhenti pada ayat yang keempat, dan pada hari ini kita sambung pada ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik, dan makanan yakni sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka, yakni tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu, apabila kamu beri mereka mas kawinnya. Sedang kamu dengan cara yang demikian bernikah bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam sesudah ia beriman, maka gugurlah amalnya yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum dan arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kelima surah Al-Maidah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya pada hari ini dihalalkan bagi kamu memakan perkara-perkara yang baik, benda-benda yang baik, yakni benda-benda yang halal. At-tayyibat iaitu benda-benda yang baik-baik. Maka dalam syariat Islam, perkara yang haram itu adalah perkara-perkara yang keji. Perkara yang haram adalah perkara yang keji. Perkara yang halal itu adalah perkara yang tayyibat, benda yang baik.
Walaupun benda itu tuan-tuan semua tidak najis, tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala larang dia kerana dia bukan benda yang baik. Sebagai misal ada benda yang tidak najis, tetapi Allah Subhanahu wa taala larang kita makan. Contohnya ialah mudah yang kita sebut ialah hingus ataupun kahak. Hingus dan kahak tidak ada ulama yang mengatakan ia najis, kerana ia sebahagian daripada diri kita. Dan kalau ia terkena pada baju kita, kita boleh buat sembahyang. Namun begitu tuan-tuan semua, walaupun ia tidak najis, dia termasuk dalam perkara-perkara yang keji, al-khabisat, benda-benda yang keji, benda-benda yang kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam memakan. Begitu juga dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, mani bukan najis. Air mani itu tidak najis dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kerana ia adalah asal kepada kejadian manusia. Sebagaimana manusia itu tidak najis, maka asal kejadian manusia juga tidak najis. Kerana itu Aisyah, apabila baju Nabi, pakaian Nabi SAW terkena air mani, Aisyah tak basuh. Aisyah hanya kikis bagi buang. Ini menunjukkan, kata ulama mazhab Syafi'i, bahawa air mani itu tidak najis. Namun walaupun ia tidak najis, tetapi memakannya adalah haram, kerana dia termasuk di dalam benda-benda yang keji dan kotor. Begitulah perkara-perkara yang lain. Begitu juga seperti ulat dalam sagu. Ulat sagu itu tidak najis asalnya. Ulat yang dimakan oleh sebahagian daripada orang-orang di sebelah Sabah dan Sarawak, dia tidak najis. Dia binatang, dia tidak najis. Kita pegang tak wajib basuh pun. Dan kalau ada dalam poket, ketika kita semayang, ulat tu duk bergerak, bergedik-gedik dalam poket kita ni, sah semayang. Pasal apa? Pasal dia bukan najis. Tetapi memakannya adalah haram, kerana dia termasuk di dalam al-khabithat, benda-benda yang kecil. Maka Islam menghalalkan kepada kita makan benda-benda at-tayyibat, benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Jadi benda-benda yang halal itu adalah benda-benda yang baik dan elok pada sisi syarak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi, dan makanan yakni sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan yakni sembelihan kamu adalah halal bagi mereka, yakni tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keringanan yang Allah taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, sekiranya kita tidak ada sembelihan daripada orang Islam, kita nak makan, kita boleh juga makan makanan atau yakni sembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab. Ahlul kitab ini ialah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sembelihan mereka itu halal bagi kita, dan mereka juga halal memakan sembelihan kita. Dengan makna yang lain, tidak haram kita beri kepada mereka makanan kita. Ini dua perkara. Pertama, tuan-tuan semua, kita boleh makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Sebagai contoh, tuan-tuan semua, kita berada di negara-negara barat, tiba-tiba tidak ada makanan ataupun sembelihan daripada orang Islam, susah kita nak dapat. Maka pada waktu itu Islam menghalalkan kita untuk makan daripada makanan ataupun sembelihan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Cuma ulama berbeza pendapat. Sekiranya masa mereka sembelih itu, mereka sebut nama selain nama Allah, dan mereka sebut nama-nama yang mereka puja. Contohnya masa sembelih itu, mereka nak sembelih, mereka sebut Bismil Masih dengan nama Yesus, kan? Ataupun Bismil Uzair dengan nama Uzair. Uzair ni adalah orang yang dipuja oleh orang-orang Yahudi. Mereka kata Uzairun ibnillah. Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Kristian mereka mengatakan Al-Masih, Yesus itu anak Allah. Kalau mereka masa sembelih itu mereka menggunakan kalimah-kalimah syirik ini, adakah boleh dimakan atau tidak? Ulama berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata boleh makan,
Kerana sudah pasti orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sembelih, dia akan gunakan perkataan ini. Mana boleh jumpa dia tak guna perkataan ini. Sementara sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh kalau mereka menggunakan kalimah-kalimah syirik. Hanya kalau mereka tak guna kalimah syirik saja, mereka pergi terus sembelih, tak ada kata kalimah-kalimah syirik, barulah boleh makan. Itu khilaf ulama. Sementara itu juga ada khilaf ulama dalam menentukan siapakah orang Yahudi dan Nasrani ini. Mazhab kita Imam Syafi'i amat sempit dalam bab ini. Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan orang Yahudi dan Nasrani itu ialah orang-orang yang sejak daripada datuk nenek mereka lagi mereka beragama Yahudi sejak daripada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi tok nenek mereka beragama mengikut dengan agama Nabi Musa alaihi salam. Jadi berketurunan sampai kepada dia, dan dia sembelihan dia itu adalah halal. Adapun kalau dia masuk kepada agama Yahudi itu selepas daripada agama itu telah diubah, bermaksud setelah daripada kewafatan Nabi Musa AS, agama itu, Taurat itu diubah dan sebagainya, kata Imam Syafi'i, sembelihan itu juga tidak halal dimakan. Sementara tuan-tuan semua mazhab lain tidak mensyaratkan syarat yang seperti itu. Cukup saja mereka orang Yahudi dan Nasrani boleh dimakan sembelihan mereka, tidak seketat itu. Kemudian Allah Ta'ala kata juga makanan kita halal bagi mereka. Maksudnya tuan-tuan semua, tidak haram kita bersedekah memberi makanan kepada orang-orang kafir. Walaupun yang terbaik kita beri makan kepada orang-orang Islam. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala la ta'kul ta'ama illa ta'ama takiyyin wala ya'kulu ta'amaka illa takiyyun, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu makan makanan melainkan makanan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya yang menyediakan makanan kita itu orang-orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya sunat kita nak bagi makanan, nak bagi hadiah dan sebagainya kepada orang-orang yang bertakwa. Namun begitu tuan-tuan semua, tidak salah dan tidak berdosa kita beri makanan kepada orang-orang kafir. Nabi SAW sebut dalam hadis, fi kulli kabdin ratbatin sadaqah, pada tiap-tiap yang bernyawa itu makanan yang kita bagi, sedekah yang kita bagi, dikira juga pahala sedekah. Kerana itu ada orang yang masuk syurga hanya kerana mereka memberi makan, memberi minum kepada seekor anjing. Ada seorang lelaki masuk syurga kerana dia beri minum kepada seekor anjing. Bukan kata seorang manusia, bahkan seekor anjing. Apatah lagi kalau orang itu manusia, lebih-lebih lagi lah kalau dia beri makan tidak menjadi satu kesalahan. Jadi tak ada masalah kita nak bagi makan kepada jiran kita yang beragama, yang bukan beragama Islam, jiran yang kafir, jiran yang Hindu, jiran yang Kristian, kita nak hulurkan makanan kepada mereka, itu tidak menjadi masalah. Cuma kalau makanan mereka kepada kita, kena lihat, kalau sembelihan kena tengok macam mana. Kalau bukan yang berkaitan dengan sembelihan, itu tidak menjadi masalah sangat. Okay. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ini, dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Pertama, Allah Ta'ala beritahu halal berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, maksudnya perempuan-perempuan yang merdeka. Di zaman dahulu ada sistem perhambaan. Orang Islam, tuan-tuan semua, dia tak boleh kahwin dengan hamba. Syarat utama nak kahwin mestilah dengan orang yang merdeka. Tidak boleh orang Islam berkahwin dengan hamba. Jadi kalau dia nak kahwin dengan seorang perempuan itu, dia kena bebaskan dahulu. Begitu jugalah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, dia ada seorang isteri nama dia Sarah. Sarah ini iaitu
berkahwin dengan Nabi Ibrahim berapa lama tetapi tak dapat anak. Tuan-tuan semua, Sarah tak dapat anak. Tetapi tuan-tuan semua, kesiannya Sarah kepada Nabi Ibrahim AS diberikan hamba dia yang bernama Hajar, suruh berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Namun begitu, sebelum daripada Sarah itu beri Hajar kepada Nabi Ibrahim berkahwin, Sarah bebaskan dulu, merdekakan dulu Hajar. Akhirnya setelah merdeka barulah boleh berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Maksud al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik di sini, kata Imam Syafi'i, iaitu orang-orang yang merdeka. Tak boleh orang Islam berkahwin dengan orang-orang yang hamba ataupun yang tidak merdeka. Itu di zaman dahulu. Sekarang tak ada sistem perhambaan, dah habis dah atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, yakni perempuan-perempuan yang merdeka dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu. Apabila kamu beri mereka mas kahwinnya, boleh juga kamu berkahwin dengan ahlul kitab, orang lelaki yang muslim, orang lelaki yang beriman. Allah Subhanahu wa taala benarkan mereka berkahwin dengan ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, boleh dengan syaratnya orang lelaki kahwin dengan orang perempuan. Perempuan itu adalah ahlul kitab. Adapun perempuan Islam nak berkahwin dengan lelaki-lelaki Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Kerana apa? Kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi sekali. Tidak ada agama yang lebih yang boleh mengatasi agama Islam. Kalaulah seorang perempuan Islam dia berkahwin dengan lelaki yang kafir, yang Yahudi dan Nasrani tadi, sudah pasti agama suami dia itu lebih tinggi, kerana dia perlu hormat kepada suami dia, perlu taat pada suami dia dan sebagainya. Jadi sekarang pada waktu itu agama kafir lebih tinggi daripada agama Islam. Kerana itu Islam tak benarkan orang perempuan Islam berkahwin dengan orang Yahudi dan Nasrani. Adapun orang lelaki yang beragama Islam, dibenarkan mereka berkahwin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Boleh kahwin. Tetapi bila dapat anak, anak itu otomatik ikut agama bapa. Anak otomatik ikut agama bapa. Yattabi'ul far'u fi ittisabi abahu wa fi dini al-a'la. Anak dia akan ikut pada nasab bapa dia, pada agama ikut yang paling tinggi sekali. Jadi di antara agama Yahudi dengan Islam, agama yang paling tinggi sekali ialah agama Islam. Jadi bapa, agama bapa lah anak itu ikut. Ini keharusan daripada Allah SWT, boleh kahwin dengan ahlul kitab, perempuan-perempuan. Jadi, tapi banyak cerita lah tuan-tuan semua. Kalau dia dah tahid, kita kena ajar pula dia mandi wajib. Tak boleh nak setubuh. Kan, kalau tak mandi wajib, kena cerita juga niat macam ni, kena ajar niat lagi. Itulah salah satunya, niat itu sah daripada orang kafir. Asalnya hukum mandi wajib ni tak sah, orang kafir tak sah mandi wajib. Tetapi boleh mandi wajib, sah satu saja dalam kes macam ni, iaitu isteri dia orang kafir, dia orang Islam. Bila isteri dia dah tahid, habis berhenti haid, dia nak setubuh isteri dia, mesti isteri dia mandi wajib. Mandi wajib tu kena niat. Jadi yang tu sah. Itu satu je. Hal lain orang kafir tak sah mandi wajib. Kemudian tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut lagi, bukan dengan cara berzina. Kahwin itu mesti kahwin melalui akad yang sah, melalui perkahwinan yang sah. Tak boleh dengan berzina. Dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Tak boleh jadikan mereka perempuan simpanan. Haram, mesti berkahwin. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam sesudah ia beriman, dia ingkar ni maksud apa tuan-tuan semua? Dia tak nak terima, maka gugurlah, faqad habita amaluhu. Ayat Quran sebut, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur dengan keimanan, selepas daripada keimanan, maka faqad habita amaluhu, sesungguhnya telah habis, gugur amalannya. Ulama di sini khilaf. Seorang yang murtad, kufur selepas daripada iman, mana murtad? Na'udzubillah min zalik.
adakah amalan dia ini tuan-tuan semua akan gugur, habis, ataupun pahala dia sahaja yang habis? Mazhab kita Imam Syafi'i, dia kata pahala saja habis, amalan tak gugur. Mazhab Malik kata amalan gugur. Jadi tuan-tuan semua, siapa yang murtad, tuan-tuan semua, dia dah pergi buat haji, tiba-tiba dia murtad, na'udzubillahi min zalik, lepas tu dia masuk balik Islam, Imam Syafi'i kata amalan dia ini, hanya amalan dia haji dia tadi kosong pahala, tak ada pahala. Imam Malik kata dia kena pergi buat haji balik, amalan dia tu hilang, kosong. Itu khilaf di situ. Jadi tuan-tuan semua, berbeza pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kata habis, hilang pahala. Jadi inilah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang apa benda yang murtad, na'udzubillahi min zalik, selepas daripada dia buat amal tadi, maka habislah amalan dia, maka wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di negeri akhirat nanti tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi, al khasirin. Ini tuan-tuan semua lebih kurang tafsiran daripada ayat yang kelima surah Al-Maidah. Kemudian kita masuk pula yang seterusnya pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Ayat ke-6 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu tayammum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu itu. Maka Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, yakni kepayahan, tetapi Dia berkehendak membersihkan, yakni mensucikan kamu, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ayat yang ke-6 ni tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dua hukum utama dalam bab bersuci, iaitu berwuduk dan bertayamum. Dalam ni tuan-tuan semua ada hukum wuduk dan hukum tayamum. Di mana kita ambil dalil bahawasanya kita ambil wuduk ni kena basuh muka, tangan, kaki dan sebagainya ni, tuan-tuan semua, daripada ayat inilah. Inilah punca kuasa dia panggil, kan, punca dalilnya tuan-tuan semua yang menyebabkan kita ni kena ambil wuduk macam ni. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh muka kamu. Kalimah faghsilu, basuh. Maka basuh ini tuan-tuan semua, ulama berbeza dalam memahami apa maksud basuh. Imam Syafi'i kata basuh maksudnya mengalir air. Pasal itu tuan-tuan semua, kalau air itu tak mengalir, maka wuduk itu tak sah.
Syarat utama mesti air itu mengalir. Maka kalau tuan-tuan ambil wudu, air itu lekat kat tangan je, lekat sikit-sikit je, ataupun tuan-tuan spray, guna spray kan, spray sekali, sap sekali, tuan-tuan sapu, air itu tidak mengalir, tak penuh mengalir bahagian muka, maka tuan-tuan semua tidak sah wudu itu. Kerana masuk basuh, kata Imam Syafi'i, masuk basuh ialah air mengalir. Kalau air itu tak mengalir, dipanggil sapu. Sebagaimana kita sapu kepala, sapu tayamum dan sebagainya, dipanggil sapu. Sapu itu air tak mengalir. Jadi pastikan tuan-tuan semua bila ambil wudu, pastikan air itu biar mengalir. Sekurang-kurangnya kalau kita basuh tangan, kita sapu gini, air menitik kat bawah, tak. Itu maknanya mengalir. Kalau kita sapu gitu, air itu hilang di tangan saja, hilang. Contohnya kita spray 2 kali kan, sikit je spray. Bukan salah tuan-tuan guna spray, tapi kalau tuan-tuan nak guna spray, pastikan banyak tuan-tuan spray. Biar bila tuan-tuan tarik itu, air itu menitik ke bawah. Itu dia panggil mengalir. Imam Malik dia kata basuh itu mengalir air dan gosok. Kalau basuh itu basuh, pada takrifan basuh ialah mengalir air dan gosok. Kerana itu dalam mazhab Malik, mana-mana anggota kita basuh tapi tak gosok, tak sah. Kita basuh tangan, kita letak air gitu je, mazhab Malik tak sah. Basuh kaki, kita hulur je kaki, kita letak kat paip gitu, tapi kita tak gosok kaki. Dalkun, bahasa Arab, dalkun, tak gosok, maka tidak sah. Mazhab kita Imam Syafi'i sah. Pasal apa? Pasal dia kata yang penting mengalir air sahaja. Sunat sahaja kita gosok itu. Imam Malik kata gosok itu wajib. Jadi tuan-tuan semua pastikan kalau tuan-tuan ambil wudu, gosok kaki. Kerana Imam Malik kata siapa tak gosok tak sah. Bukan kaki saja, mana-mana semua bahagian. Jadi tuan-tuan semua kerana apa? Kerana ulama berkhilaf dalam memahami apa itu erti basuh. Yang Allah Ta'ala sebut faghsilu basuh. Tapi apa maksud basuh? Tarifan basuh itu apa? Itu pun jadi khilaf di situ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Jadi Allah Taala kata muka. Jadi nak tentukan batasan muka itu, itulah ulama ambil dalil pula yang lain. Di manakah batasan muka? Imam Syafi'i dalam pendapat yang rajih mazhab Imam Syafi'i, muka itu bermula daripada tempat tumbuh rambut. Ini tempat tumbuh rambut sampai ke tulang dagu yang lekuk di sini. Ini bahagian panjang. Ini panjang sini, ini tempat lekuk. Kemudian bahagian lebarnya ialah daripada 2 anak telinga sampai ke sini. Jadi diambilkan daripada atas kerana wajah ni mudawwar, muka ini mudawwar, bulat. Muka ni sifat muka ni bulat. Dia tak ada 4 segi muka. Muka 4 segi ni SpongeBob je. Tuan-tuan semua. Jadi manusia ni muka bulat. Jadi dia tarik daripada sini turun ke telinga. Ni. Di bulat ni turun ke telinga, daripada anak telinga ni turun ke bawah. Yang bahagian dalam itu semuanya daripada bahagian muka. Jadi yang dalam itu semuanya wajib diratakan dan dibasuh air. Dibasuh dengan air. Cuma tuan-tuan semua, di antara sini ke leher, ni di antara dagu ke pangkal leher ni, yakni di biji halkum ini, itu ada khilaf ulama. Adakah dia daripada muka atau bukan muka? Kalau dia daripada muka, dia wajib dibasuh. Jadi ada itu juga sebagai ulama mewajibkan basuh sampai bawah ni. Yang mazhab yang saya sebut tadi, dia kata bukan muka, jadi tak wajiblah basuh bawah ni. Jadi saya lanjutkan sikit perbincangan. Bila kata ini bukan muka, ini bukan muka, bermakna kalau perempuan pakai telekung kat sini, makna dia telah membuka sebahagian daripada aurat. Pasal ini bukan muka. Ni di antara dagu sampai ke sini. Pasal mukanya sampai sini saja. Yang boleh buka perempuan hanya setakat muka saja. Kan? Aurat perempuan, muka dan tangan itu bukan aurat. Jadi muka setakat sini saja. Yang sini, ini bukan muka, jadi dia di sini ni dikira aurat. Bagi pendapat yang mengatakan ini masih lagi dalam kategori muka, ni, maka kalau perempuan pakai telekung di sini,
dan nampak bahagian leher ini, itu tidak mengapa. Jadi tuan-tuan semua, kalau orang perempuan pakai telekung di sini, biarlah dia tahu kenapa dia pakai di sini. Jangan kita pakai dengan keadaan jahil tapi tak tahu apa. Kan? Kenapa aku pakai di sini? Orang pakai di sini pakai. Habis tu muka ni kau buka aurat. Tak apa, kau halal lah. Sikit aja kan. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dah, bukan masalah situ. Kita buat tu biarlah di atas dasar ilmu. Okey. Namun begitu tuan-tuan semua, kita orang Melayu, memang kalau telekung sembahyang sampai sini dia tutup. Telekung sembahyang kalau jual memang gitu, tertutup sampai sini. Pasal bab sembahyang ni dia jaga, tak nak khilaf-khilaf kata dia kan. Bab hari-harian ni tak apa, sini pun okey halal lah kata dia. Ada khilaf ulama yang kata okey lah, kan boleh pakai satu. Jadi tuan-tuan semua sampai kat sini. Jadi itu maksud muka. Seterusnya tuan-tuan semua yang dalam bahagian muka ini wajib diratakan air. Jadi termasuklah muka ini bulu kening, termasuklah bulu mata, termasuklah muka, dalam muka ini misai ini wajib rata, termasuklah kumis. Cuma janggut dia ada sedikit perbahasan. Kalau janggut tu lebat, daya ampunnya janggut itu orang lelaki, tuan punya janggut tu lelaki, janggut orang lelaki. Orang perempuan dia janggut ke? Kalaulah ada. Kan fiqh ni dia cerita belaka, tapi tak ada orang perempuan berjanggut. Kalau perempuan berjanggut lari kita. Tuan-tuan semua, janggut tu lelaki dan dia tebal, maka tak wajib rata, cuma wajib dibasuhkan kat luar ni je. Kalau dia nipis, wajib kata air sampai dalam. Jadi nak tahu macam mana tebal atau tak tebal, ialah tandanya kalau kita duduk depan dia, kita duduk bercakap dekat-dekat ni, bercakap ni, nampak kulit daripada bawah ni, itu nipis. Kalau tak nampak kulit bawah, itu tebal, tak wajib. Bukan mesti tebal tu panjang jagut macam sing tu, tak. Itu je tanda dia. Kalau tak nampak bawah ni kulit, kita duduk depan-depan dia tu tak nampak kulit bawah, itu tebal lah, tak wajib kata sampai bawah. Kalaulah kita duduk depan dia nampak ni kulit bawah ni, itu nipis. Cek sendiri ya. Balik ni suruh member cek. Kau duduk depan aku, nampak tak kulit? Tak nampak. Itu tebal. Kalau nampak, itu nipis. Jadi termasuklah semua juga, termasuklah dalam muka itu bibir, mulut. Khususnya orang perempuan kena hati-hati. Dia orang pakai lipstick tuan-tuan semua. Lipstick ni kadang-kadang dia tak kalis air. Dia tak kali air pula, dia kalis air. Dia tak sampai air. Jadi kalau lipstick tu tak masuk air ke dalam, jadi tuan-tuan semua tengok masih merah lagi lepas ambil wudu, itu masalah. Ataupun tuan-tuan semua dia bawa tarik mulut ke dalam, dia sayang lipstick dia ni, takut hilang, dia masa ambil wudu dia bawa masuk dalam mulut dia. Ni kan muka ni gini, duduk gini kan, bibir ni, bibir mulut ni bahagian muka, dia bawa tarik ke dalam, dia buat macam ni. Jadi dia pun basuh muka. Jadi sebahagian daripada muka tak terbasuh. Khususnya untuk orang perempuan. Orang lelaki tak adalah, dia tak pakai lipstick kan. Orang perempuan pakai lipstick, dia sayang kan. Maklumlah lipstick dia mahal, 2,000 sebatang. Kemudian tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kata lagi, wa aidikum ilal marafiq. Ini cerita asas, ini tuan-tuan semua cerita wudu ya. Tapi dalam Quran tapi kadang-kadang ramai tak betul ambil wudu ni tuan-tuan semua. Jadi kena basuh semua ni, bagi rata semua. Yang kedua, Allah Ta'ala kata wa aidiakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala sebut wa aidiakum ilal marafiq. Ulama kata sunat kita basuh tangan bermula daripada sini ke sini. Pasal Allah Ta'ala kata wa aidiakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku. Jadi kita basuh pun daripada depan hingga ke siku gitu. Kalau gini, ni paip, kata kepala paip ni, turun ke bawah, ini siku ke tangan. Dia sunatnya daripada tangan ke siku, tolak gitu. Kerana Allah Ta'ala sebut macam tu. Jadi tuan-tuan semua, basuh tangan sampai ke siku. Siku ni pelipatan ni. Jadi sunat kita basuh lebih sikit, supaya yakin basuhan kita. Dan tidak ada benda-benda yang menghalang daripada tak sampai air ke anggota kita. Sepertilah orang perempuan ni dia pakai pengilap kuku, kuitek dan sebagainya. Benda ini dia kalis air.
Jadi kuku ni wajib kerana dia termasuk dalam tangan. Wajib kita ratakan air. Jadi kalau ada halangan yang seperti itu, tuan-tuan semua, maka kena buang. Jadi kalau ambil wudu, kalau tangan tu ada pewarna, maka tidak sah. Itu tuan-tuan semua, tidak sah. Mesti kena ratakan. Jadi macam mana nak buat? Pandai-pandailah. Kikih ke apa tak tahulah. Wallahu a'lam. Itu pandai-pandai tuan-tuan dan perempuan. Inai tak apa. Pasal inai tu dia tidak ada jirim, dia panggil jirim, benda. Mana buktinya dia tak ada benda? Kerana kalau inai, kalau kita kikis, dia tak ada keluar ketulan. Tapi kalau kuitai tu, kalau kita kikis, dia keluar ketulan. Itu ada jirim. Itu sama juga dengan blanko dan dakwat pen. Dakwat pen ni kalau kita gosok kikis, dia tak keluar. Dia kalau keluar pun sikit sangat, habuk-habuk jadi. Kalau liquid, kalau kita kikis, dia keluar benda. Itu jirim. Itu tak menghalang air daripada rata ke bawah. Itu perbezaannya daripada liquid dengan dakwat pen. Macam mana dakwat pen boleh sah dan liquid tak sah? Kenapa macam tu? Kerana yang ni ada jirim, ada benda. Yang ni tidak ada jirim. Dalam istilah fiqh dia panggil jirim. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu. Wamsahu biruusikum, kalimah yang Allah Taala guna ialah sapu. Maka tuan-tuan semua, bila kita ambil sembahyang, sunat kita sapu kepala. Makruh kita basuh kepala. Pasal Allah Taala suruh sapu. Sapu bermakna air tak ada di tangan, air hanya lekat-lekat di tangan, kemudian kita sapukan kepala. Kalau kita ambil air tadah macam tu, kemudian kita jiru atas kepala, itu dipanggil basuh. Itu makruh. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suruh sapu, bukan suruh basuh. Kan? Ada juga yang jenis macam tu, dia ambil air banyak, dia jiru atas kepala. Kalau orang tanya kenapa ni? Nak bagi rata. Allah Ta'ala suruh sapu dan rata. Maksudnya air dah lekat kat tangan ni, bagi rata semua kepala. Sapu tu bagi rata, bukan basuh. Okey? Tu. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala kata, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki hingga kepada buku lali. Buku lali itu yang timbul tepi dua itu hadnya, itu wajib dibasuh. Dan tuan-tuan semua, Nabi SAW beri amaran kepada kita. Nabi kata, wailun lil a'qabi minan nar. Hati-hati, ramai orang masuk neraka kerana sebab tumit. Wailun lil